Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Boleh dengar ke? Testing 1, 2, 3. Assalamualaikum Tuan Zaid. Apa khabar? Dekat Oh, tadi baik. makin Waalaikumsalam. macam Naik itu Prof. Saya dengar je lah ni. kita bincang, bukannya apa, kita nak berbincang je ni. Saya pun tengah evaluate juga sama ada nak ambil mora ke tak kan. So basically kita ada banyak maksudnya informasi sekarang ni masuk dekat kita kan, sama ada dia menguntungkan ataupun tidak, membantu kita ataupun tidak, ataupun ni. So kita mula dia macam ni lah. Kita mula dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah hari ni kita ada sesi sembang-sembang lah. Sembang-sembang ni bukannya apa-apa pun, kita nak sembang je sebab kita ada moratorium 2.0 ni, iaitu baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri, dan juga kita baru je dapat macam banyak juga informasi daripada yang masuk kat kita tentang pelaksanaan moratorium 2.0 ni, sama ada kita nak ambil atau tidak. Okey. Untuk yang pertama sekali saya rasa kalau yang golongan yang betul-betul terkesan iaitu golongan yang diberhentikan kerja, yang tak ada kerja, ataupun yang ada isu ni, saya rasa memang memang dia orang kena ambil lah moratorium ni. At least masa time dia orang maksudnya kita ni tak ada pendapatan, maka kita boleh anjakkan lah masa tu untuk bayar. Tapi yang saya dapat maklumat bahawa kalau nak ambil moratorium ni, maka charge keuntungan ataupun interest, kalau Islamik akan ada keuntungan, kalau interest yang konvensional jadi akan dikenakan juga kepada kita, kepada kita. Jadi maksudnya yang ni yang saya nak tahu tu sama ada perbezaan dia di antara bank dengan bank yang lain-lain lah. Sebab juga contohnya kalau ada yang hantar ni, contohnya tadi Cik Mat ada hantar dekat dalam conversation. Tak ada. Macam ada hantar tadi. Saya hantar yang public bank punya. Tapi tak ada pula ni, dah hilang. Tak ada pula. Ni minta pandangan ni apa ni? Borak pasal bank Ini pasal moratorium dulu. Dr. Rosli nanti boleh cerita tentang psikologi lah. Psikologi dari segi moratorium ni. Tapi yang tadi Cik Mat hantar tak ada. Cik Mat dah hilang. Mana tadi? Tadi macam mana? Saya hantar sekali lagi. Okey. Tapi tak ada chat pula kat sini. Ada chat. Ada chat. Tadi saya nampak mana, tapi lepas tu tak tahu pergi mana. Oh, mungkin you hantar dekat ni kot, dalam Teams punya ni, yang page dia. Sekejap, saya hantar kat mana? Sekejap, tengokkan lagi. Hantar dekat chat main page dia tu. Dekat chat main page. Okey, kejap saya buka Teams, chat main page. Tak ada pula. Ni tak ada pula ni. Boleh tak atas sekali lagi? Okey. Dia isu dia sama ada dia orang charge tu ke atas total loan outstanding ataupun principal campur interest, lepas tu dia charge atas tu, ataupun dia ambil hanya installment. Dan saya mintanya kalau boleh dia ambil, dia charge atas installment, okey lah sikit kan. Maksudnya taklah banyak sangat interest yang diberikan. Sebab tadi saya ada dapat juga daripada rakan, dia tunjukkan satu yang ni. So maksudnya kalau kita tengok, yang ni yang current current, maksudnya kalau tak ambil moratorium, kita kena bayar 1,700 ni kalau kita punya pinjaman 300,000 hutang ni principal 300,000. Saya rasa ni daripada CIMB kot. Macam color dia macam CIMB.
So 1,700 installment, okey. Tapi kalau tak ambil, you still bayar 1,700 lah. Dan tak ada moratorium lah. Okay, tapi dekat sini total interest dan profit dia kalau you tak ambil ialah 108,000. Maksudnya kalau kita 300,000 ni ada lagi 108,000 lah, 408,000 lah total yang kita kena bayar. Okay, tapi kalau ambil 6 bulan punya installment, okay, option 1 dia sebab ada dua satu 6 bulan installment, satu lagi 6 bulan juga tapi bayar 50%. Okay, so installment sebelum murah ialah 1,700. Masa 6 bulan tu tak payah bayar apa-apa. Maksudnya 6 bulan tu kita relax lah, tak payah bayar 1,700. Okay. Tapi ada orang telefon. Tolong. Sekejap ada call. Hello. Ya. Tak ada. So kalau lepas installment lepas kita dapat 6 bulan tu kita still kena bayar 1,700 So dia punya ni sama. Cuma in total profit atau interest yang kita bayar adalah 117,000. Dia naik sebanyak 8,993. Dekat 9,000 lah dia naik. Okay, dekat 9,000. Jadi persoalannya nak ambil ke tak? Tu persoalan dia. Nak ambil ke tak dengan pertambahan 8,993 ni. Okay. 8,993 ni nak ambil murah ataupun tidak. Tapi kalau 50% ni lain lah. 50% ni 4,568. Okey. Boleh tak kita bincang kat sini? Okey, kita bincang kat sini lah. Okey. Alright. So macam mana tu? Okey. Siapa boleh start ni? Kita bincang-bincang ni. Assalamualaikum Dr. Adli. Ya Dr. Rosli. Okey, saya bagi pandangan awal lah pasal saya lepas ni petang ada meeting jap ada tu. Okey, boleh. Okey, saya dapat maklumat tentang moratorium ni peringkat negara kan. Dia sebenarnya saya nampak dia macam bagus untuk dia ada dua kategori tu saya nampak. Pertama dari segi golongan yang memerlukan yang terdesak kan. Ya. Dan golongan yang ni lah yang macam kita lah sederhana dan ada yang kayangan tu kan. Okey. Yang kita nampak lah. Saya dapat maklumat ni. Jadi kalau kata pemberian moratorium tu dia beri kepada golongan yang memerlukan. Jadi maksudnya dari segi jangka hayat ataupun kelangsungan kehidupan tu nampak lebih selesa lah. Pasal dari segi perumahan, kenderaan dan keperluan asas makanan ni dapat dipenuhi kan. Jadi bila dia dapat 6 bulan tu, kemungkinan duit tu dapat digunakan dengan bijaksana lah untuk membeli keperluan makanan dan juga dapat hutang tu dapat ditangguhkan lah kan. Ya. Cuma pelaksanaan moratorium ni saya nampak bila tengok daripada banyak segi, maksudnya bank ni, saya nampak bank ni dia akan ada kebaikan dan kekurangannya. Dari segi bank ni dia tetap untung kan, macam kita tengok orang politik cakap kan, macam saya dengar daripada Najib cakap, bank ni walaupun negara mengalami krisis pandemik ni, tapi sebenarnya bank mencatatkan keuntungan. Tak ada bank yang rugi dalam ketika COVID ni, ketika pandemik COVID, semua untung. Kalau tengok daripada M-Bank, Maybank, Bank Islam, semua kan, semua untung. Cuma bila pemberian je ni, bank maksudnya walaupun dia bagi kita moratorium, tapi pada masa sama dia mencatatkan keuntungan selepas walaupun tamat pinjaman tu. Contohnya macam kita pinjam kereta kan, kita katalah tahun depan kita habis kan. Saya dapat maklumat bahawa lepas saja walaupun kita dah habis katakan tahun depan, kalau kita ikut schedule yang asal, tetapi kalau kita ambil moratorium ni, saya dengar dia extend kepada mungkin kalau kereta berapa bulan lagi, mungkin dia akan ambil lebih dari itu. Pasal dia adalah berdasarkan kepada kadar interest yang tetap dikenakan. Kalau rumah tu mungkin akan extend lagi mungkin 6 tahun lagi ke dan sebagainya lah. Jadi kat situ nampak customer tetap rugi, tetap terkesan dari segi long term.
Tetapi dari segi dari segi apa ni, dan bank tu dapat keuntungan lah, dapat faedah daripada kesengsaraan ni lah customer tu lah. Dan nombor dua, macam kita yang daripada golongan yang kategori sederhana ni, alhamdulillah lah kan, kita tak terkesan. Kalau maka kita ambil juga moratorium ni, itulah implikasi dia adalah kita tetap kena bayar interest yang tinggi tu. Dan nombor dua, informasi yang saya dapat, masalah juga dia timbul apabila kadar bank ni rupa-rupanya tak sama. Maksudnya ada bank yang mengenakan cas yang amat tinggi dan ada juga bank yang mengenakan cas yang ni lah, yang berpatutan lah. Saya dengar yang berpatutan M-Bank. Yang lain bank semuanya mengambil kesempatan daripada ni lah pelaksanaan moratorium ni, kerana mereka ni tetap nak untung. Itu yang saya boleh ni lah ulas dari segi apa yang berlaku lah. Siang bah edit kan. Dah 49 dah. Banyak ah. Okey, so Dr. Rosli, terima kasih atas kepada ni komen tu. Jadi maksudnya kat sini bank memang terus akan mengalami keuntungan lah, maksudnya kan. Bank akan terus mengalami keuntungan, tapi yang sengsaranya okey, ialah yang orang yang sekarang ni, maksudnya yang golongan yang pertama, yang kita rasa golongan yang terkesan sangat itulah. So dia orang masih okey, dia lega sekejap, tapi pada selepas 6 bulan tu mereka akan terpaksa mencari pendapatan lah. So contohnya sekarang ni tak ada pendapatan, so dia dapat kelegaan sikit. Cuma dekat sini bank memang dia ada untung lah. Okey, betul lah, saya setujulah. Kecuali pada waktu yang lepas, saya rasa M-Bank je yang rugi, satu bank je rugi untuk satu kuarter. Okay, satu bank yang rugi, sebab itu pun sebab ada impairment. Ya. Boleh Doktor buat satu simulasi tak? Okey, simulasi Okey. Simulasi daripada bank CIMB misalnya. Kalau boleh Doktor tolong buat simulasi, saya nak tengok macam mana. Siapa yang tanya tu? DM ni. Dr. Abdul Hakim Dr. Hakim. Okey, contohnya simulasi dia. Okey, kalau kita nak tengok. Okey, ini yang diberikan oleh saya rasa ini CIMB ke ataupun ni. Yang ni. Tadi siapa yang share ni? Syaril share ni kan? Ke siapa? Ya, tak share. Bukan. Ni yang Apek kot, Apek. Okey, so okey, maksudnya okey. Ini simulasi satu bank lah, tapi saya tak pasti bank apa. Okey, contoh yang tadi saya dah bincang sekejap tadi. Okey, 1,700 kalau kita punya ni balance dah 300,000 kita bayar 1,700. Tapi selepas kalau kita ambil moratorium, still bayar 1,700, cuma dia akan extend kita punya tempoh tu, ataupun kita bayar 20,855 pada bulan terakhir ni. Okey, ini kalau tak extend lah. Okey, sekarang ni yang isu dia ialah saya rasa dia punya pengiraan tentang keuntungan tersebut, iaitu 8,993 ni adalah berdasarkan kepada loan outstanding tau. Loan outstanding maksudnya 300,000 ni ditambahkan dengan 108,000. Okey, cuba kita tengok kalau kita tengok dalam Excel jap. Sekejap Okey, tadi dia punya principal, ataupun balance principal dia 300,000. Okey. Dia punya profit atau kita ambil profit lah, profit outstanding lah. Okey, accrued profit dia tadi 108,331. Okey, 108,331 Okey, 108,331. Okey, dia punya rate dia ialah 0.0325 Okey, ini yang diberikan lah. Okey. Jadi dia beritahu kat sini, dia punya profit kalau kita ambil moratorium, bank punya profit
So maksudnya bila kita ambil moratoriumnya, bank akan automatik akan dapat profit. Okey. Mana ni ya? Bank akan dapat profit sebanyak mana tadi? Ya, kejap. Ni. Sebanyak 8993. Okey, 8993. Ni kalau kita ambil moratorium, okey, kita panggil mora profit lah Mora profit. Okey, 8993. Alright. So ya, kita tengok yang 8993 ni saya rasa dulu lah. Okey, dia akan ambil daripada ni dengan ni kali dengan ni untuk 6 bulan. Okey, cuba kita buat calculation lah. Okey, kita buat calculation sikit. Okey. 300,000 ni kita punya balance tambah dengan profit dia. Okey. Lepas tu ya inilah ya jumlah hutang kita lah termasuk dengan profit bank. Okey, sekarang ni dia ambil 8993 ni ialah dia ambil dengan daripada 0.0325 ni kali 0.0325 dan juga untuk 6 bulan. Okey, so ini kena bahagi kita ambil yang tahun dulu lah, setahun dulu. Maksudnya kalau setahun dia jadi 13,000 kan. Okey, 13,000. Ini kalau setahun. Tapi kalau dia 6 bulan, so 6 bulan kena bagi berapa ni? Kena darab 12 kot kalau setahun tu 0.5. Bahagi 0.5. Okey, betul Bagi 0.5. Okey. Wah, bagi 0.5 yang ni. Ini 12 Itu tak ada. Okey, tak ada 26,000. Sekejap. Betul ke tak ni? Okey, bagi 0.5. Kalau so maksudnya kalau ni cuba kalau dia ambil daripada principal saja. 9,000. So kita nak tahu daripada mana dia dapat 8,000 ni. Okey, mora profit ni. Okey, kita nak tahu. Okey, kalau contohnya kalau 1,700 tadi kali dengan 6. Okay, 1,700 tu 1,702 kali 6. Okay, kalau total installment yang kita tak bayar okay, sama juga 1,702 kali 6. 10,212. Okay, 10,212. Ni yang kita tak bayar selama 6 bulan. Total mora. Okay, total mora ialah 10,212. So sekarang ni saya nak tahu kat mana dapatnya 8,993 ni. Kalau kita ambil daripada profit saja, okey, ia akan jadi 7,041. Prof, cuma saya difahamkan daripada kawan yang di MOF. Dia kata yes, there is some interest tapi cannot interest over interest. Okey, compounding tu kita tak kira dah. Memang kita tak kira compounding. Okay, kita tak ada kira compounding ni. Kita tak kira compounding. Jadi yang ni saya nak kira yang 8,000 ni. Mana dia orang dapat ni? So 8,000 ni datangnya daripada mana? Okay, tapi kalau kita kira daripada profit yang dia belum charge 108,000 ni kali dengan 3.25% ni untuk selama 6 bulan, kita dapatlah dekat
7,000. Okey. 7,000. Tapi kalau kita ambil daripada ini kalau dari profit Kalau daripada principal saja, kalau daripada principal maksudnya dia akan ambil 300,000 kali dengan ini bahagi dengan 0.5 kali dengan 1. 19,500. So dia tak ambil daripada principal Okey. So rasanya dia ambil daripada profit outstanding ke? Tak ada ni Dr. Adli. Ya. Nak tanya yang 8,000 dia kata profit dia kan? Ya. Murah. Saya nak tanya. Murah ya, maksudnya yang kita defer total dia 10,000. Ya. Defer 10,000 tapi yang defer 10,000 maksudnya ini inklusif kita punya principal dengan kita punya interest kan? Yang mana yang 10,000 tu? Maksudnya yang kita defer tu itu inklusif, bukannya ada punya interest je, itu inklusif kita punya principal kan, sebahagian daripada sana. Okey, ya. So adakah yang 8,000 ni dia punya interest daripada 10,000 ni, dia punya interest punya portion ke? Interest portion daripada 10,000 tu. Itu yang tak pasti, itu yang tanya. Maksudnya bila kita reduce 10,000 ni mungkin kita reduce 2,000 principal, 8,000 betul. interest. Itu kita tengok kalau maksudnya dia pakai amortization tu kan? Ya. Okey. Tapi sekarang ni kita tak tahu yang 300,000 ni bila habis dia apa semua kan. So saya pun tak berapa pasti dia punya ni. Tapi maksudnya kalau dia punya 8,900 ni maksudnya dia ambil daripada profit yang ni sajalah kot. Dia tak tolak dengan prinsipal kita. Maksud profit saja jalan. Itulah nampak gaya macam tu, tapi itu tak tahu, tak dapat kepastian betul ke macam tu. So maksudnya dia profit saja yang jalan. So kalau kita buat amortization kan, amortization punya table, so kita akan bayar principal sikit, kita bayar interest kan dengan profit kan. So mula-mula kita bayar pada awal-awal ni memang principal kita kecil, betul tak? Kita punya interest yang besar, profit yang besar. So dia akan tolak dia, tapi mungkin adakah 8,900 ni adalah profit yang berjalan sahaja daripada kita punya principal pada waktu tersebut. Kalau contoh kat sinilah 300,000. Tapi kalau kita punya principal tak bergerak, patutnya 300,000 ni kalau ambil daripada principal jadi 19,000. 19,000 banyak. 19,000. Tu yang nak tahu tu sama ada kita patut ambil ke tak kan 8,000. Okey, yang terkesan tak apa boleh ambil. Betul tak Yang ni kita setuju Yang tiba-tiba tak ada kerja kan, tak ada income, ini okeylah, dia bolehlah ambil 6 bulan ni untuk sementara dia cari kerja lain. Okey, yang tu kita setuju. Cuma kita yang kerja ni kita nak ambil ke tak? Maksudnya. Okey, sebab apa? Kita dapat saving bukan 10,000, tapi kita kena bayar 8,000 ekstra. Okey, saya punya calculation senang je. Okay, you dapat saving 10,000 ni, contohnya kalau memang kita tak ada saving lah, tak ada 6 bulan kecemasan. 6 bulan kecemasan. 6 bulan emergency fund. Kalau kita tak ada 6 bulan emergency fund ni, mungkin you boleh ambil murah lah. Boleh ambil murah. Sebab apa? Kita nak macam mana nak cari 6 bulan kecemasan tu, kita ambil sebulan punya belanja, sebulan punya belanja kali 6. Sebulan punya belanja tu termasuklah kita punya semualah.
kita punya fixed expenses lah. Kereta kita, loan kita, apa semua, makan kita, apa semua. Okey, berapa kita belanja? Okey, contohnya lah, let's say lah kita punya satu bulan kita, satu bulan punya belanja kita dalam, okey lah, let's say lah, saya ambil 3,000 boleh tak? Okey. Kereta, rumah, ini ambil average lah. Saya tahu ada yang lagi besar kan. Tapi kita ambil average lah kan. 3,000. Okay, so kali dengan 12. Kita ada tak emergency fund 36,000. So kalau tak ada mungkin boleh ambil moratorium. Ini yang golongan yang kedua. Yang tak ada emergency fund ni. Kalau tak ada pun kita ambil 3 bulan lah. 3 bulan emergency fund. Okay, ini 6 bulan. Ini 3 bulan. Okay, 3 bulan emergency fund. Okay. Yang ni akan jadi 3,000 kali dengan 3. So sorry. Iaitu kita kena ada simpan sebanyak 9,000. Sebab apa kita kena ada emergency fund ni? Kita takut tiba-tiba kita pula kena lay off. Kan, kita kena buang kerja. Tapi kita tak ada emergency fund ni. Untuk bayar kereta, bayar rumah, bayar semua-semualah. At least 3 bulan ni sementara kita nak cari kerja tu, kita boleh ditampung oleh benda ni. Okey, yang ni boleh setuju tak? Kita maksudnya kalau lah yang golongan kedua tu adalah dia masih kerja, okey, tapi dia tak ada emergency fund, mungkin dia boleh ambil murah. Okey, mungkin dia boleh ambil murah. Okey, untuk dia perkukuhkan lagi lah dia punya kedudukan dia. So anything happen to him or her, okay, kalau kena buang ke apa ke, still dia boleh survive 3 bulan. Okay, ataupun 6 bulan. Okey, saya nak tanya doktor, andai kata kalau kita niat untuk ambil moratorium ni, advantage tak kat kita kalau kita ambil dan kita invest tempat lain berbanding kita tak ambil? Kalau kita maintain biasa dan kita opt untuk ambil tapi yang balance tu kita invest ke tempat lain. Okey, ni more profitable. Yang ni yang saya nak tanya ni. Okey, sebab you kalau you tak ambil, kalau you ambil murah, you hanya ada 10,200, you akan ada maksudnya 10,212. Okey. So tapi you kena bayar cost, cost you adalah 8,993. Okey. Alright. So kalau yang golongan yang ketiga ni, maksudnya dia okey dah. Dia ada saving, dia ada saving ni, dia pun kerja dia okey. Sekarang ni dia nak lihat sama ada dia nak ambil murah ni tapi dia nak invest. Kan dia nak invest. Okay. So ni yang ini cost dia. So yang ni kena tanya diri sendirilah. Boleh tak kita bukan you dapat 10,000 terus you akan dapat 1,700. Berdasarkan kes tu kan, 1,700 sebulan. Boleh tak you multiply that money untuk you cover this cost? Yang cost ni kita kena bear at the end of the ni kan, tenure dia kan, bukannya sekarang. So maksudnya depends on the duration lah. Kalau duration pendek mungkin kita tak sempat nak recover, tapi kalau long term, just say 10-20 years left, maksudnya kalau investment dalam contohnya ASB boleh tak dapat? Okay, kalau investment ASB, so let's say kita ambil dia after 6 months lah. After 6 months you cukup lah. Tak, kita pakai annuity lah, kita pakai annuity. Okay. Tapi annuity you ni you cuma buat 6 bulan saja ke ataupun you nak teruskan? Tu yang kita nak tahu tu. Okay, kita kalau je itu terus masuk contohnya permanent savings lah contohnya. Permanent saving, sebab you masuk tu saving rasanya tak boleh lah kot saving. Bukan saving account, maksudnya ASB for ASB lah. Let's say kita ambil after 6 months sebab yang mula-mula 1,007 kan. So kita ambil 10,000 terus lah yang this one. 10,000. So let's say you invest this to in ASB. Lepas tu ASB kita dapat sekarang ni 0.045, betul tak? Dalam 4.5%. Kali berapa tahun agaknya dia punya tu boleh ni? Kali berapa tahun tu?
Agak-agak kalau 300,000 ni berapa lama habis lagi? About Dah dalam 15-20 tahun ada okay lagi lah, ke? 15 years lah, 15 years, okay, 15 years. Okay, 15 years. So you will only get about 6,800. Okay, 6,800. Tapi kalau ASB, ni kalau ASB, sebab tu you nak kena tahu, you nak simpan kat mana. Kalau ASB, kalau kita letak 4.5%, memang ni, kalau tabung haji sekarang ni lagi rendah kan. Tabung haji lagi rendah lah. So kalau unit trust, okay, unit trust kalau you dapat yang 8%, okay, yang 8%, okay, mungkin boleh cover lah. Okay. Okay, so ini bergantung kepada you punya instrument vehicle lah. So golongan ketiga ni maksudnya dia dah ada, dia dah cukup. Okay, dia kerja dia ada, okay, dan dia pun ada saving, tapi sekarang ni dia nak buat perkiraan sama ada dia nak invest atau tidak. Okay, tapi dia kena invest lama lah, maksudnya dia kena invest 15 years. Kalau dia sekejap tu dia memang tak boleh nak cover lah, sebab kos dia pun dah dekat 9,000. Okay. Kuasa pun dekat. Kalau short term memang tak boleh. Kalau long term mungkin boleh, tapi bergantung kepada instrumen yang mana yang boleh beri dia return yang tinggi. Okay. So golongan keempat, okay, golongan keempat ni memang golongan yang dia tak nak ambil mana-mana, dia nak habiskan hutang. Okay, ini golongan keempat. So golongan keempat ni saya rasa dia dah cukup, okay, dia dah cukup, dia kerja dia ada, dia pun dah ada saving untuk emergency. Lepas tu dia pun tak boleh nak buat ni, dia tak boleh nak invest. Okay, dia tak ada mungkin tak ada apa dia panggil tu? Knowledge untuk invest. So saya rasa golongan keempat ni tak payah ambil murah lah kan. Betul tak? Okay. Okay. So golongan pertama ni memang kena ambil lah. Golongan pertama ni memang ambil lah. Okay, ambil. Yang ni yang tak ada kerja, yang kena buang ke, okay, yang kena part time dia tak jadi ke apa ke. So dia ambil lah sementara dia nak coverkan keperluan asas dia. So boleh tak kita setuju dengan ni? So sekarang ni perbincangan kita ni saya dah bagi dalam 4 golongan ni. So nak you tengoklah you kat mana. Kan, betul tak? You dekat mana? You dekat nombor 1 ke? You dekat nombor 2 ke? Okay, 3 ke? Dan keempat. So saya ingat saya buka kepada perbincangan kot. Tak payah cerita untuk diri sendiri lah. Maksudnya kita bincang je. Doktor. Ya, siapa ya tu? Faisal, okey. Okey. Kalau katalah kan, sebab Mora ni dia interest dia macam ni tadi. So kalau kita plan nak kata contoh nak buka bisnes, and then kita mana lebih untung, ambil Mora ni ataupun kita compare dengan pinjaman biasa tu? Pinjaman macam yalah sekarang ni pun macam bank-bank rakyat ke apa kan, dia bagi interest yang rendah lah untuk long term lah. Saya kalau macam tu, kalau yang tu saya rasa elok ambil yang baru. Ambil loan barulah berbanding dengan Mora ni. Sebab you dapat ada apa ni, dia charge tu berdasarkan capital tu let's say 50,000 you ambil, so dia berdasarkan 50,000. Tapi sekarang ni dia ambil daripada 300,000. Ataupun yang ni kita tak tahu ni dia ambil daripada mana ni. Kan, yang 8,993 ni sama ada dia ambil daripada profit ke ataupun dia ambil daripada principal lah. So tapi kalau you dah buat kira-kira kan, you dapat 10,000 ni, okay, dan business you dah memang dah maksudnya tengah jalan. So you nak kembangkan bisnes ke ataupun you nak survival? Tu yang persoalan ni. Nak buka bisnes. Oh, buka bisnes. Okay. So boleh ke kita concludekan
Mora ni dia lebih mahal daripada pinjaman biasa. Betul. Sebab apa? Kalau you dapat, you ambil 50,000 kan? 50,000, okay. So kalau you personal loan lah contohnya ataupun business loan, okay. You cuma untuk let's say 5 years punya financing, okay. 5 years punya financing, kita ambil pada rate berapa sekarang ni? Lebih kurang 0.0325 lah juga, sama lah Tapi 5 tahun, okay. So ini saya ambil yang simple interest simple interest, okay, straight line 8,000. Okay. Sekarang mana ada 0.3%? Sekarang berapa? Sekarang ni bank charge berapa? Yang ini 3.25 ke dia punya rate? Ya. Around that figure lah. So you dapat 50,000, nampak tak? Tapi you punya charge ialah 8,000. Ni straight line straight line. Okay, straight line. So better you ambil 50,000 ni, you dapat 50,000 dan you still cost you hanya 8,100. Ini nampak ke tak? Nampak. Kalau you ambil yang ni, you cuma ada 10,000, yes. but still you cost 8,900 kan? Yelah, very expensive lah. Kan? So that's why I say kalau you nak buat business ke, you nak buat dalam golongan ketiga ni, okay, you better you pergi ambil 50,000, you still dapat macam ni, tapi you punya modal besar sikit nanti. Kalau you still nak gunakan ni sebagai investment lah, okay, macam Dr. Fadli nak tanya tu kan. So you ambil 50,000 at 3.25% kali 5 tahun, so you punya cost is only 8,125 yang dibayar selama 5 tahun. Okay, so kalau simple calculation macam ni, I tak nak ambil murah. Okay, I will take this one lah. Noted. Senang cerita, boleh ke kita kata Mora ni sebenarnya pun tak berapa membantulah sebenarnya, sebab dia punya rate is actually dia ada hidden cost lah yang kita tak nampak. Okay, dia sebenarnya sepatutnya lah bank ni kalau dia nak ambil, kalau dia ambil daripada profit pun daripada this one, yang installment ni je. Okay, it should be better lah kan. Kalau contohnya kita ambil 10,212 ni, okay, at 3.5%, okay, contohnya ni, okay, at 0.0325 kali dengan tadi berapa tahun lah yang kita contohnya 15 tahun, okay, yang 6 bulan 6 bulan tu maksudnya 0.5 lah kan. Ya. Okay. Betul sir. Sebenarnya tak banyak pun, 165 je. That's why kita boleh kata lah, because of hari tu ada moratorium 6 bulan tu, bank untung besar lah. Untung besar. Dan the next moratorium bank akan untung lagi besar lah. Tak, ya saya faham Dr. Adli, yang saya baca certain FAQ. Saya rasa yang 8,000 tu sebab during the 6 months kita tak perlu bayar kita tak perlu bayar interest, tapi rasa dia punya interest terjalan, dia just tak component. Ya. Tapi betul lah interest terjalan kan. Interest terjalan sebab apa, kita sepatutnya kena bayar total ni 408 ni. Okay, 408 kan. Cuma yang saya minta tu ialah, saya minta dengan masa tu saya bagi komen dengan media lah, okay. Bank charge ambil daripada ni lah untuk Mora ni, bukannya daripada whatever here amount here ni. Okay, kalau amount here ni memanglah besar, nampak besar, ataupun dari sini ke memang besar. Tapi kalau dari ni saja, okay, dia punya profit dia sejalan. Tapi dia punya additional amount yang kita kena bayar tu pun is not that heavy lah. So tadi pun kalau kita kira pun baru dah RM165 je kan, betul tak? Bukan RM8,000 kan? Bukan RM8,900. So
Kalau yang macam dia ambil on the installment ni aja, saya rasa okey je. Memang saya akan the first one to be taking moratorium ni lah. Okay. Yang lepas tu pun saya pun ambil juga sebab memang kita semua ambil kan. Tiba-tiba kita punya loan jadi lebih tinggi dan juga lebih tinggi. So dekat sini saya rasa kalau antara you nak ambil murah atau tidak, kalau golongan ketiga ni golongan yang maksudnya dia dah ada kecemasan, tabung kecemasan dia dah ada ni, tapi dia nak invest. Okay, so saya rasa better dia ambil dekat ni lah, dekat luar lah. So lebih kurang sama je dia punya cost tu. Okay, lebih kurang sama. Doktor tadi saya nak tanya sekarang ni polisi bank dia pakai yang mana? Yang daripada yang kita pinjam tu ke ataupun dia ambil daripada pokok ni kadar interest tu? Itu yang saya tak pasti tu sebab kalau dengar dulu diorang cakap daripada loan outstanding, which is yang ni patutnya. Yang ni. Kalau macam tu teruk kali memang lagi menekan rakyat ni macam tu kan. Tak, ini yang saya rasa lah. Ini saya rasa dia orang ambil daripada sini. Tapi yang tu yang kita nak tanya tu, dia orang ambil daripada mana? Okay. Sebab dia loan outstanding. Okay. Bukan daripada balance saja pun. Kalau balance saja pun saya pun tak. Berat tu tadi. Saya setuju berat tu. Berat tu. Betul. Okay, tapi ada tak banker kat sini? Tak ada banker. Okay, banker tadi diorang cakap diorang pun tengah meeting pasal murah. Diorang pun tengah meeting sebenarnya pasal murah ni. Itulah doktor, saya berpandangan lah sepatutnya perkara macam ni bank negara ke apa, dia dah decide dulu then baru bankers ni terbalik macam all the bankers yang buat keputusan untuk bank masing-masing dan this is actually decision untuk nation. Kita tak boleh serah kepada all the bankers masing-masing lah. One of my comment lah pada saya lah. Betul lah sebab bankers sepatutnya bank negara memang dah cakap dah, dia kata there should be no additional dia panggil compounded interest of the amount yang tak bayar dalam masa moratorium tu. So kalau ikut kiraan ni macam memang double counting lah kan? Saya faham dia bukan double counting. Yang isu dia 6 bulan ni kita interest terjalan tapi interest daripada mana dia ambil, apa dia punya principle yang dia guna untuk calculate interest 6 bulan tu. So, yang 8,000 ni mana datang ni? Tapi dia memang dia tak kira, saya rasa dia takkan kira compounding. Compound on compound. So maksudnya daripada interest ke atas interest tu mungkin dia tak kira. Yang tu dia tak kira lah. Cuma kita nak tahu yang ni mana dia orang dapat. Ni maksudnya dia tak kira on compounding Dia tak kira on compounding tapi dia kira on either inilah sama ada ni. Ya, siapa tu? Adli. Ya. Kena fahamkan umum dia punya moral ni. Kena ni Prof Ghaffar ya. Sebab it depend on the underlying contract kan. Kalau dia konvensional atau yang Islamic, dan Islamic pun bergantung juga. Sama dia adalah BBA atau mungkin adakah dia MM kan. Ya. Tu berbeza. Jadi kena lihat mungkin dalam perbincangan ni kita kalau nak kita kena bezakan tadi kan. Tapi yang jelas daripada bank negara ialah you sama ada tak nak bayar selama 6 bulan atau you bayar 50% daripada itu saja. Betul. Okay, tapi kos dia tinggi Prof, 8,900. Ya betul, itu polisi bank negara. Tapi kalau ada kos tinggi atau tidak itu bergantung kepada the next apa akan berlaku pada monetary policy yang berikutnya kan. Okey. Ya, sebab tinggi atau rendah bergantung kepada monetary policy sebab dia punya pricing tu bergantung kepada monetary policy kan. Betul. Lepas ni kalau let's say monetary OPR akan naik, maka dia ni kalau OPR naik. Ni bukan 8,000 lagi dah, mungkin jadi mungkin naik. Tapi yang kalau dilihat mungkin kena lihat dalam term and condition setiap bank lah macam mana. Saya rasa mungkin setiap daripada kita akan lihat yang bank masing-masing lah apa kesan dia kalau kita ambil murah kan. Ya, betul. Pertamanya ialah kalau katakanlah BBA,
maka BBA tu dia tak bayar 6 bulan. Saya rasa dia kalau macam tu dia tak boleh kenakan profit yang patut dibayar tu, dia boleh dibayar di hujung tenure kan. Okey, tapi yang BBA ni Prof, kita ada dapat satu sekejap Jadi tak ada kesan kan? Tak, kita ada satu satu guideline yang dikeluarkan oleh SSC. Sekejap Ya, tapi sekarang ke yang lepas? Bukan yang sekarang kan? Yang lepas, itu yang lepas. Yang lepas ya? Saya rasa yang lepas. Okey. Sebab yang lepas itu dia boleh diubah dia punya dia kena buat agreement baru kan, pricing yang baru kan. Tapi kalau yang sekarang saya rasa dia akan dibayar at the end of your tenure kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor. Ya, dia tak ada perubahan pada kontrak. Jumlah transaksi itu pada akhir. Ya, dia tidak akan ada perubahan pada kontrak, dia akan di akhirnya. Yes, di akhir sekali. Betul. Akhir sekali tu contohnya macam tadi dia kena bayar 24,000 lah kan? Kalau profit dia dibayar tu, profit dia dibayar di akhir. Okey. Tapi yang tu boleh disebarkan lah untuk remaining tenure. Yang ni lah kan? Ya. 20,855 ni. Ya. Dari contoh ni. The amount of maturity. Tapi ini total apa tu? Termasuk at maturity, termasuklah keuntungan tadi kan 8,900 ya. Ya. Jadi yang itu yang perlu dibayar di akhir. Slide ni dapat dari mana ya? Ini ada rakan saya share. Dr. Ali, dekat nama web Maybank ada contoh pengiraan tau perkara 29. Laman web FAQ Maybank. Okey. Ada FAQ tu nombor 29 tu ada contoh perkiraan high purchase dengan housing loan. Ada boleh terangkan tak itu? Ya, kejap mana dekat FAQ bawah ya. Type je Maybank moratorium. Ini okey, tengok kat FAQ dekat mana-mana link tu. Okey, yang atas tadi tu lah, yang atas tadi. Ada link untuk soalan tu dekat more details. Yang ni. Yes. Okey. Lepas tu nombor 29 dia ada bagi contoh perkiraan dia. Mungkin doktor boleh jelaskan. Okey, ni cakap impact on moratorium. Okey, ini 150,000 untuk mortgage. 3.25%, 35 tahun, remaining loan 30 years, current loan facility 137,499. Ini yang maksudnya the balance principal lah kot, balance principal. So monthly installment as per payment ialah 598, okey. Total payment 215, total interest, pay profit 77. So you akan ada kena bayar 300 lebih lah untuk tenure 30 tahun. Option 1 ni kita tengok, okey, 6 bulan yang tak payah bayar lah. Okey. So bulan ke-7 ke onward ialah sama juga 598. Tak dengar dia? Apa dia tadi? Ada soalan ke tu? Okay, so total payment ni 221,000. Sebelum ni 215. Pertambahan sebanyak 6,000. Okay, total interest jadi 83, yang ni 77. Okay, so you akan jadi 31 tahun lah. 31.3. So macam tu baik option 2. Option 2 yang ni? Ya. Bayar separuh? Ya. Tapi still tambah juga Prof, 37.7. Ya. Okey. Tapi dia tengok, saya pasal dia tengok jenis loan. Kalau doktor tengok, kalau example ketiga on fix bawah dia punya total sama pula, dia tak ada penambahan. Mana yang 3? Yang ni fixed rate. Ini fixed rate. Fixed rate ya. Ini fixed rate, so maksudnya
Dia sama Saya rasa yang ni BBA ni. Ini BBA kot. Ya. Yang ni BBA lah, fixed rate. So kalau fixed rate, elok ambil lah. Tapi tapi dia still yelah 78 bulan. Ya. Jadi tambah lagi 6 bulan. Ya, tambah 6 bulan. Tapi kalau yang ni tadi itu memang kalau fixed rate dia normal lah. Fixed rate dia okey. Ya. Okay, fixed rate. Yang ini Tapi dia fixed rate ni untuk rumah kalau untuk Islamic loan tak ada masalah kot. Dia akan dia dah fixed rate kan? Dr. Fajri. Sebab ada sekarang bank itu bergantung kepada underlying contract. Kalau yang katakan BBA mungkin ni, tapi kalau MM mungkin tidak kan? Ya. Tapi saya rasa yang ini fixed rate dia 7%. Tapi memang dah tinggi lah 7%. Kalau yang biasa tu dia pakai floating rate Prof. Ya. Betul. So floating rate dia akan jadi macam ni lah. Sebab ni variable rate financing. Ya. So kalau fixed rate saya rasa elok ambil lah kot. Yang satu lagi sebab kita akan stick ke kontrak lama kan. Jadi saya punya concern contohnya macam kita punya takaful dia yang additional tu dia tak cover lah maksudnya. Kalau kita total moral setahun maksudnya dia hanya lagi setahun tu kita tak ada apa-apa coverage dalam tu kan. Tak ada kot sebab dia sampai kita punya tenure je. Kalau tenure you punya installment tu sampai 30 tahun. So yang lebihan 31.3 ni you kena ambil extra lagi lah 1.3. Tapi masa time habis 30 tahun tu you sambung lagi. Tunggu habis 30 Tapi tahun. Selalunya Dr. Ali, kalau Islamic Finance at the end of the tenure dia akan ada mukasah kan. Walaupun maknanya dia akan ada rebate. Ya. Berdasarkan fluctuation rate. Okey. Berdasarkan apa dia tadi? Berdasarkan dia dipanggil KAP lah, kadar asas pinjaman. Okey, tapi itu kalau variable. Tapi kalau fixed rate tak ada. Fixed rate dia based on kalau kita nak early redemption kan, early settlement, so bergantung pada bank lah kalau dia nak bagi ke tak mukasah tu, rebate tu. Dr. Adli, saya nak keluar dulu lah, saya ada hal lain. Boleh Prof. Terima kasih banyak. Prof. Nanti jumpa lagi. Ya. Terima kasih. Very critical lah, satu variable, satu fix tu, itu yang penting tu. Ya. Tapi thank Prof, you, Prof. Last sikit Prof. Kalau macam ni fix ambil ke tak? Kalau fix. Kalau saya ambil fix lah, tapi higher rate tak nak juga. Maksudnya Prof, maksudnya kalau fix rate tak apalah, maksudnya kita ambil je lah moratorium sebab tak ada tambahan apa pun kan. Tapi yang penting sekarang bank dah berbuat baik lah bagi kita untuk apa dipanggil dalam surah Al-Baqarah, dalam kesusahan dia benarkan kita menangguhkan kan. Ya betul. Ada spirit sebenarnya. Tapi pada yang sama kita takut release our hardship tetapi dikenakan charge tinggi kan. Yang tu Prof, tak semua bank ada spirit yang sama Prof. That's the issue. Okay, see you. InsyaAllah. Saya go. Okay, thanks. Okay. Thank you, Prof. Okay, so tadi berdasarkan perbincangan tadi, so kalau yang fixed rate tu, tapi reconfirm dengan bank kalau yang fixed rate tu, sebab sekarang ni tak ramai yang dapat fixed rate. Dulu-dulu lah yang masanya rumah-rumah yang dulu-dulu tu memang pakai fixed rate dan 7% dia punya charge tu sebenarnya 7%. Okay, 7%. Kalau fixed rate. Saya pun dulu ada pakai ni 7% by pertama ajil ni. So 7% ni kalau kita ambil 6 bulan moratorium dia akan sama. Okay, dia akan sama, cost dia still sama. Okay. Tapi kita sebenarnya dah bayar tinggi dah tu 7%. Okay, cuma yang variable ni je. Okay, variable ni sebab ialah memang 3.25%. Okay, tapi dia punya tambahan tu lah ada 9,000. Yang contoh ni 6,000 kot. Tapi yang fixed rate tu clear cut lah. Fixed rate clear cut. So, ada apa-apa lagi tak? Dah pukul 1.30 ni.
Tak apa, jelas. Terima kasih. Okay. So kalau tak ada apa-apa. Assalamualaikum, boleh dengar tak? Ya, dengar. Saya Rosmi, saya baru tahu sesi ni baru masuk dalam 5 minit, 10 minit tadi baru tengok email. Okay. Tak tahu pun. Kebetulan saya ada kes tentang moratorium tahun lepas. Okay. Saya buat refinance rumah. Saya tak tahu dah disentuh ke belum. Cuma ada isu, saya dapat kelulusan refinance tu sebelum moratorium diperkenakan awal tahun lepas. Tapi lepas tu bila dah dengar ada moratorium, saya pun ambillah moratorium. Okay, ambil moratorium. So selepas moratorium yang habis, barulah saya dapat sambung balik proses refinance tu dan dapatlah cash. Cuma bila saya dapat tu cash tu, tak sama seperti yang saya kira dulu dengan staff bank Islam lah saya sebut. Kurang lebih bukan dalam 6,000 lebih. So bila tanya bank kata itu dia panggil accrue benefit. Profit. Sedangkan sebelum ni tak diberitahu apa pun. Saya sampai pergi jumpa pengarah cawangan di Bank Islam pun dia tak tahu apa waktu tu. Dia kata bila tengok sebenarnya baki loan saya katakanlah 300,000 kan. Tapi bila nak settlement 306,000. So maknanya saya rugi 6,000 lebih kat situ. Dan saya pun dah buat aduan dekat bank negara. Bank negara pun dah contact balik Bank Islam. Tapi jawapan daripada Bank Islam samalah. Sebab kredit dia yang bagi jawapan, dia kata itu accrue profit berdasarkan harian. Cuma masalahnya dia tak bagi tahu saya sebagai pengguna, sebagai customer, dan pegawai-pegawai bank dia nilai pun semua tak tahu. Bila saya tanya sampai ke pengarah pun tak tahu. So sebenarnya isu tu betul ke tak dan apa yang saya boleh buat? 6,000 jugalah lebih. Terima kasih Prof. Dr. Rosmizi Ya, saya. Dia sebenarnya sebab yang masa saya ambil moratorium tu pun memang kita kena accrue profit tu. Sebab tu kita punya dulu asalnya hutang banyak tu, tapi tiba bila lepas moratorium tiba-tiba dah naik kan, betul tak? Jadi saya rasa kita semua memang pada waktu tersebut kita tak tahu maksudnya macam mana bank ni dia nak kira macam mana apa semua apa akan jadi dekat kita punya total hutang kita tu. Itu yang masalahnya masa mula-mula Mora 1. Tapi untuk golongan yang terkesan memang baguslah dia boleh lewatkan pembayaran dia maksudnya kan. Cuma dalam kes Dr. Rosmizi ni dia memang dia pukul rata macam kita semua kena. Kita pun memang macam saya rasa yang ambil Mora 1 tu memang semua kena accrued profit tu. Mora 2 ni pun akan ada juga accrued profit tu yang kita bincang tadi lebih kurang 8,000 kalau untuk yang 300,000 tu. So memang ada. So tapi dari segi kalau Dr. Rosmizi nak fight benda ni, saya tak pastilah macam mana nak ni. Tapi bank negara tak cakap apa. Dia tak cakap apa, dia kata suruh settle dengan Bank Islam dulu. Sebab bila ditanya Bank Islam yang menyiasat saya, dia kata bank tak bagi tahu apa-apa ke? Saya kata memang tak bagi tahu apa-apa, sehingga pegawai bank yang menguruskan loan saya pun tak tahu, hatta sehingga pengarah cawangan pun tak tahu. So macam mana boleh buat macam tu? So kalaulah benda tu betul, cuma masalahnya ialah kenapa dia tak bagi tahu awal kepada pengguna, tiba-tiba dia potong kan. Itu yang kita terasa tu sebab lari bajet kita. Betul. Tu saya pun bersimpati jugalah dengan Dr. Rosmizi dalam bab ni. Sebab kita ni kita pengguna nak lawan dengan ni. Cuma kalau nak ni kena tanya lawyer lah kot. Okey, sama ada boleh tak bawa kes ni. Tapi ni bukan kes accrued profit. Accrued profit tu memang kita tak boleh lawan lah. Kan accrued profit tu memang tu. Tapi yang kira kes untuk pemakluman tu. Okey, terima kasih. Okey, yang lain? Ada apa-apa lagi tak nak bincang ke, nak tanya ke, nak ni? So dah 1:29. Tadi ingatkan setengah jam je, dah telajak sampai 1 jam. Tadi tu senario untuk Maybank kan. So Sekejap. dia berganda Tak dengar. bank lain jugalah kan. Tak dengar, siapa tu? Nur Hati. Senario tadi yang kita tengok tu adalah daripada Maybank kan.
Ya. So dia terpulang kepada bank-bank jugalah kan? Betul. Kita tanya dengan bank kita. So untuk reconfirm kita tanya bank kita kan, dah barulah kita buat keputusan kita nak ambil atau tidak. Sebab dia akan ambil benda ni akan kalau untuk golongan 1 clear cut lah dia nak ambil. Okay, golongan 1 yang memang terjejas pendapatan, tak ada kerja apa semua, memang dia clear cut lah. Tu memang tak payah fikir, memang dia akan ambil, dia akan apply. Okay, golongan 2 mungkin boleh apply. Golongan 3 ni mungkin kena buat sikit calculation lah. Maksudnya you nak nak invest ke kan, yang ni golongan 3 ni. Okay, so ataupun you nak terus ambil dekat yang baru 50,000 je kan, baru 8,000 dia punya cost. Okay, so tanya bank sendirilah, sebab bank lain-lain kan, toke dia lain-lain. Toke dia lain-lain, kalau bank Islam lain, Maybank lain kan, CIMB lain. Sebab dia berbeza-beza lah. Tapi mungkin kita boleh share lah kot nanti kalau dalam konteks ni apa yang bank-bank lain buat lah. Okay. Dr. Fazli. Ya, siapa tu? Sapura. Ya, Dr. Sapura. Sapura. Ya. Saya nak tanya. Pasal kalau kita buat loan ASB tu kan. Loan ASB. So, is it preferable untuk kita ambil murah atau kita terus bayar sahajalah? Datin terus bayar je lah, Datin. Okay, sorry. Aduh, sorry. Saya minta maaf. Saya dah maksudnya telah buat judgement kan. Sebenarnya saya tak boleh buat macam tu. Okay. So maksudnya dia bergantung jugalah. So daripada segi keperluan Datin lah. Kan. So kalau you rasa you perlukan untuk moratorium tu kan, terkesan ke macam golongan 1 lah. Okay, ambil lah. Okay, tapi bukan golongan 1 Datin ni. Datin dah confirm ada kerja kan. Golongan 2 ni kalau yang tak cukup. Tak cukup. Ya. Dr. Isa, masih mungkin nak respon sikit pada Pro Datin tu. Sajalah. Okay, Pro Datin. Kalau saya jadi Pro Datin kan, bulan-bulan Pro Datin bayar berapa? ASB? Tak banyak, dalam 600-700. Pada saya, kalau saya lah, saya akan ambil sebab apa yang kita bayar ke bank tu dia tak akan affect dengan apa yang akan dividen tu dapat, Prof. Means kita punya dividen hujung tahun sama je. Kalau kata hujung tahun ni tiba-tiba kata ASB dapat 8% and you get the whole amount lah, and then yet Prof akan bayar sikit. Okay. Itu my point lah from that side. Tapi kalau long run, again lah dia ada juga dia punya downside. Tapi untuk short term Prof akan untung 6 bulan punya komitmen. Tak, Datin punya tu dah lama tak ASB tu? Berapa tahun lagi tinggal? Dalam 5-6 tahun lagi lah. 5-6 tahun lagi daripada 10 tahun? Ya. Okey kot, dah boleh ambil kot sebab you dah banyak bayar. Value dia kan ada tadi kan? Dia dah banyak bayar dia punya profit tu. Principal tu dia mesti dah cover dah tu. So tapi nanti ada you kata ada penambahan of the interest rate ke ada? Dia ada tambah, dia akan tambah sikit. Betul. Dia still ada tambah. Lepas tu terpulang pada Prof. In fact kalau Prof nak withdraw pun daripada loan tu pun tak ada masalah, Prof. Prof dapat cashback lagi. Tak apa. Okay, thanks for ni. Nak tahu itu saja. Cuma saya terfikir begini. Katakan kalau satu loan yang tadi you kira is about 8,000 ke 7,000 kita tambah interest. Itu satu loan sahaja. Katakan kalau kita ada 5-6 loan, kalilah berapa banyak tu sebenarnya. Betul. Sebab tu kalau tak ada apa-apa kan, bukan untuk kecemasan, okey. Bukan untuk kecemasan, tapi kalau untuk shopping tak payahlah.
Ya, betul. Mana tahu kan dapat duit murah nak beli shopping ke apa. Itu maksudnya itu tak boleh lah kot. So tengok kepada kita punya keperluan lah. Kalau kita punya keperluan kita masa tu terdesak. Contohlah suami kerja swasta dan dia susah nak dapat bisnes ke kerja ke, tu mungkin kita bolehlah ambil. Okey. Ambil moratorium sebab kita nak bantu suami kan, ataupun sebaliknya, maksudnya isteri yang kerja swasta ke kan, so mungkin kita boleh ambil kan. Tapi kalau dalam konteks dua-dua ada kerja, tak ada apa-apa, tapi kita ambil murah tu untuk shopping, tu tidak berapa bijak lah untuk melakukan macam tu. Okey. Terima kasih. Sama-sama Datin. Okey, ada yang lain? Okey, kalau tak ada, kita ni lah harap apa yang kita kongsi pada hari ini dapat memberikan sedikit lah idea bukannya cadangan ke apa, ini idea je untuk kita bincang dengan bank. Okey, balik tanya dia, okey, berapakah kos saya sebenarnya kena tambah, dan juga implikasi kepada saya punya loan saya kan. So dari situ kita boleh buat keputusan lah. Sebab ini keputusan tu pun kena bincang juga dengan ahli keluarga kena bincang juga dengan ahli keluarga. So sebab dia bagi impak yang besar jugalah kepada kita punya kewangan kita pada waktu akan datang. Jadi dengan itu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Mungkin insyaAllah kita akan bincang pada isu-isu yang lain lah yang pada masa akan datang. Dengan itu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wa subhanaka wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Prof.